Kan, jadi kita ada nanti, kan, kita ada tadi student kan, kita ada student, okey. Saya tak berbalik pen tadi. Okey, ni student, okey, ni student yang terlibat dalam course ni. Kemudian kita ada course, kan. Jadi pilih course, walaupun course tu bukan orang tapi saya nak bagi objek tadi. Jadi untuk student tadi kita ada apa nama kan. Manalah dia punya hak yang no, silap ambil. Okey, patut saya ambil pen. Okey, sekian bila Zukman. Okey. Okey, dia ada nama, okey. Nama. Okey, dia ada nama kan, dia ada apa ID. Jadi itu contoh dia. Okey, jadi ini untuk course dia ada course code. Okey, course code. Dia ada juga course name kan, sama juga. Okey, course name. Jadi ini objek. Jadi setiap objek tadi, ni yang kata objek tadi terdiri pada data dan prosedur ni, because kita perlukan bila student nak register tadi, nanti dia akan nampak senarai kos yang terlibat tadi kan, senarai kos yang terlibat. Okey. Jadi kos 1, kos 2, kos 3, kos 4. Jadi setiap kos ni dia ada kod dan kos name. Okey, jadi student pula bila nak masuk nanti dia mesti masukkan dia punya matric number kan, dia ada matric number dia. Macam SQL dalam C++, SQL tu dia semua tu samalah. C++, ya, C++, course C++ dia lebih kurang macam objek juga. SQL saya tak pasti. Okey. Jadi bila kata student nak masuk dalam sistem kan, jadi dia perlu masukkan dia punya butir diri dia tu. Jadi kemudian pada situ lepas dah habis, dia akan pilih senarai kos apa semua tu. Kan, jadi nampak ini maklumat-maklumat yang diperlukan dalam satu sistem yang kita kenali sebagai course registration tadi. Jadi yang ini dia datang daripada sini, ini datang daripada sini. Okey. Jadi bila nak buat, so kita tak nampak lagi, bila nak buat coding nanti, kan, nanti kita kena buat, kita akan ada public class student, public class course. Jadi kena create dulu kelas bagi mewakili objek student. Kena ada pula kelas bagi mewakili objek course. Jadi bila dah ada yang tu, barulah kita akan buat main di tempat lain. Kita akan ada satu lagi program yang lain, iaitu driver class, yang mana itu nanti kita akan create objek untuk student, kemudian objek untuk course code. Jadi sekarang kita bolehlah pilih student 1, dia akan pilih course mana. Kemudian create pula objek yang kedua untuk student 2 akan pilih mana. Sebab dia, setiap student macam kamu kan, dia datang daripada objek yang sama kan. Macam Mirza akan ada nama, akan ada nama, ada matric number kan. Ashikin ada nama, ada matric number kan. Jadi setiap student, jadi kita cuma perlu create satu saja kelas mewakili objek student. Jadi kamu boleh create objek tadi berapa banyak student pun tak kisah, dari kelas yang sama untuk nak register course tadi. Course pun sama, bila kamu buat satu kelas untuk course, dia boleh buat untuk programming 2, untuk programming 1, untuk data structure, ya, untuk apa lagi, untuk T-task ke, untuk apa benda. Jadi nampak tak? Jadi hanya satu kelas, jadi macam acuan. Macam kuih raya lah, nak dekat puasa, nak masuk raya, kita akan buat kuih kan. Jadi acuan, kita guna acuan tu kan. Jadi kita cuma ada tepung tadi, macam donat lah, okey donat. Jadi kita buat tepung dia. Jadi ambil tu, kita tekap kan dapat satu bulat. Kita tekap lagi, cuma gunakan satu acuan, bentuk yang sama, akan dapat 10 biji donat kan, bentuk yang sama. Sama juga dengan student, sama juga dengan course. Bila dia memiliki karakteristik yang sama, jadi kita dapat hasilkan berapa banyak objek pun tak kisah. Jadi itu dia punya foundation. Jadi nanti student tadi dia boleh pilih course apa. Faham tak di situ? Starting dia. Mirza boleh tak? Nurin kata faham. Okay. Jadi itu untuk course online, course registration lah ya. Jadi sekarang pula, kalau kata sekarang, tu tadi untuk online course registration. Okay, jadi sekarang kalau kata kita pergi kepada dalam universiti ni, kita ada pula sistem yang lain, macam kata pinjam buku kan, dekat library ya kan. Jadi sekarang objek student nanti ni kita boleh juga gunakan untuk khusus yang untuk sistem yang lain. Jadi di situ nampak tak, kita boleh reuse. Kita boleh recycle balik saja objek tadi, kelas tadi tu. Kita tak payah nak buat kelas yang baru, jadi kita gunakan kelas yang sama untuk sistem yang lain. Nampak betapa kita boleh jimatkan masa. Kalau kata gunakan prosedur approach,
kita terpaksa buat semula. Kena declare balik. Variable untuk student, semua ada nama apa semua tu, variable untuk apa benda yang lain tu. Jadi itu kebaikan object oriented ni. Itu reuse dia. Itu nanti ke depan lah kita akan nampak lah apa dia punya kebaikan dia. Tapi saya nak relate, kenapa di sini object oriented tu lebih baik dari procedural approach. Jadi asas sekarang yang first step tu identify object. Nanti selepas tu barulah kita lihat apa macam mana kita nak buat untuk add cost kan. Bila ada apa method add cost, so kamu akan tulislah algoritma untuk add cost. So step 1 nak add buat macam mana, step kedua, step ketiga, macam tu. Jadi dalam prosedur ni kan, dalam prosedur ni ataupun dalam method di sini jadi di sinilah kita akan gunakan knowledge yang kamu ada masa programming dulu, yang algoritma untuk nak selesaikan satu perkara tu, kita akan gunakan di sinilah. Tapi di sini nampaklah kita gabungkan data dan prosedur di dalam satu objek. Kan? Jadi ini objek, ini objek, dia ada data, dia ada method dia. Baik, ini konsep lagi, kita tak nampak, kita tak tulis program. Boleh nampak tak di sini? Tolong bagi clear lah, sangat-sangat, sebab di sini adalah asas ataupun first step di dalam nak tulis object oriented. Jadi kalau yang tak faham, tolong bertanya, jangan diam-diam, sebab saya nampak kamu semua tengah motivation yang sangat tinggi. Jadi saya tak nak motivation tu turun, drop terus macam tu. Macam sekarang kalau orang sakit COVID lah kan, kalau cek dia punya guna oximeter tu, drop dia punya oksigen tu, saya tak nak macam tu, kena masuk ICU, saya tak nak. Jadi saya nak sekarang semua supaya kekalkan oksigen kamu tu dalam 95 ke atas. Okey. Alright, jadi di sini nampak kenapa object oriented ni baik, kerana dia dekat dengan kita. Nampak di sini dia more natural way. Dia solve problem tadi lebih dekat dengan kita sebab kita fikirkan kita dah lalui. Jadi kita tahu objek-objek yang terlibat tadi. Because objek ni dia datang daripada real world. Sebab kita biasanya problem tadi dia daripada real world. Kita nak digitizekan ataupun kita nak buat program. Kan? Jadi perlu kita convert masuk yang real world object tadi ke software entity. Jadi sebab itulah kena faham benda tu. Jadi sebab itulah object oriented ni lebih dekat lagi sebab dia nak solve secara natural way. Jadi ini yang saya tanya tadi students, tadi saya ambil course registration, ini student information ni sama juga. Objek ni ada student, lecturer, course. Kalau kata student information and schedule, mungkin kata kamu yang ada dalam UEN, INASIS, kan? Jadi perlulah lagi objek-objek yang lain, bergantung kepada real world punya situation tu macam mana. Jadi setiap objek nanti dia akan adalah proses yang tersendiri untuk nak manage data yang ada tadi. Jadi nampak IPO tu masih lagi wujud. Jangan kata prosedur ni berbeza dengan object oriented, IPO dah tak ada. No, ada. Sebab saya kata masa nak buat method-method tu diperlukan IPO tadi. Tapi asas yang penting tu adalah objek dulu. Sebab setiap objek dia akan ada data, dia ada method dia. Jadi itu dia punya relation dia. Boleh ya? So, di sini kita nampaklah macam mana perbandingan di antara objek dengan prosedural tadi. Jadi, kalau nampak prosedural, dia terasing. Dia terasing di antara data dengan ni. Jadi, untuk nak proses tadi, data tadi dengan proses tadi berbeza. Tapi di sini, untuk objek oriented ni, kita gabungkan. Dia berada dalam satu objek. So, kalau kita lihat di sini, prosedural, dia divide. Program kepada semua part, tapi di sini OO kita divide kepada objek. Sebab dia basic dia adalah objek. Jadi di sini kita nampak objek adalah real world, tapi di sini dia adalah sequence of action. Jadi kalau approach dia adalah top down, daripada problem tadi dia pergi ke method. Tapi di sini objek kita bottom up. Sebab kita identify dulu objek, pada objek tadi kita identify data dan juga method, daripada situ baru kita pecahkan. Sebab objek tadi adalah basic, baru kita pergi ke atas untuk nak solve the problem. Okey, jadi di sini specifier ni nanti aku cakap pun sekarang mungkin tak nampak lagi apa dia, apa dia public atau private protected tu. Okey, jadi yang lain, okey, jadi di sini data hiding, dia
untuk OO ni dia lebih secure sebab kita boleh hide kan. Contoh kalau kita setkan sebagai private, jadi data tadi tak boleh objek kelas yang lain ambil. Ya, tapi untuk di sini untuk prosedur dia mungkin susah sikit untuk nak buat data hiding. Ya. Jadi yang lain-lain itulah jadi ada data segi data moving dan sebagainya, kamu boleh baca lah ya, macam expansion apa semua ni. Jadi OO dia lebih mudah lagi sebab dalam kita cuma fokus kepada objek tadi ya. Dan juga macam saya kata tadi dah, dia boleh reuse ya. Macam ini kalau kata dari segi communication, ini di antara data function pada function ni. Dan di sini objek yang akan communicate dengan objek ya, itu dia punya perbandingan prosedur dengan objek oriented. Okey, jadi bila dah kata objek tadi, ya, kita kata objek tadi adalah gambaran daripada objek yang real world, ya. Jadi di sini jangan pula kamu kata sebab nampak student, course apa semua kan. Jadi kalau kita nampak student adalah tangible. Tapi kalau course kita tak nampak, kita tak boleh nak kan. Jadi course jadi intangible, ya. Jadi objek ni dia tak semestinya yang kita boleh pegang, ya, dia boleh juga intangible, ya. As long as dia adalah objek yang wujud di dalam problem tadi. Jadi kena ingat setiap objek tadi dia mesti ada dua benda ni, data dan juga method. Kita data ke, field ke, attribute ke, benda yang sama. Procedure ke, method ke, operation ke, benda yang sama. Jadi ini adalah state, ini adalah behavior. Jadi ini adalah to describe the characteristic objek tadi. Kan, bila kita ada nama, bila ada nama mesin, jadi setiap satu ni unik, kan? Jadi objek satu dengan objek dua tak sama sebab dia karakteristik dia akan berbeza. Walaupun dia ada ciri-ciri yang sama tetapi setiap satu tu maklumat yang berbeza. Ya. Macam kelas kita ni ada 30 orang, setiap kamu maklumat yang berbeza. Ya. Okey. Kemudian tapi dia akan berkongsi operation yang sama. Dia boleh buat benda yang sama. Boleh add cost yang sama, boleh display cost kan. Jadi bila kata dia daripada objek yang sama, operation dia akan yang sama lah. Ya. Ini contoh dia ya. Kalau bank account objek, jadi account mesti ada dia punya number PIN, account number PIN pula. Kemudian dia mesti ada balance. Kemudian siapa pemilik dia. Jadi di situ dia mesti dah boleh buat deposit, boleh check keluaran, boleh check balance ya. Jadi itu contoh dia. Okey. Jadi ini dia punya macam mana nak bayangkan ya. Jadi itu tentang objek. Okey. Jadi sekarang saya sentuh sikit tentang kelas. Okey. Jadi kelas di sini because objek dia tak boleh datang tanpa kelas. Sebab kelas adalah blueprint. Kelas adalah acuan. Jadi sebab tu bila kamu tulis program Java masa programming 1 tu kamu ada public class. Kan kamu tak buat public object, buat public class. Public class apa dia? Barulah kamu declare variable dan sebagainya. Sebab itu gambarannya kelas adalah blueprint. Jadi daripada kelas nanti kita boleh buat objek yang objek 1, objek 2, objek 3, objek sama yang sama bentuk dia. Macam sebagai contoh tadi donat tadi. Satu saja acuan boleh buat banyak biji donat. Ya, sebab itu dia punya blueprint dia. Itu dia punya acuan dia. Jadi kita katakan di sini each object created from a class itu kita kenali sebagai instant. Iaitu hasil. Kelas tadi dia akan ada instance dia. Hasilan dia. Ya, jadi multiple object kita akan create dari kelas yang sama. Macam kamu boleh buat create kelas student. So saya boleh buatlah student 1, student 2, student 3 untuk simpan maklumat yang sama. Ya. Jadi itu maksudnya. Pentingnya objek oriented ni, objek merupakan foundation. Jadi untuk nak buat objek mesti ada kelas. Sebab itulah nanti bila buat coding kena ada public class apa dia. Boleh faham cakap tu? Jadi di sini nampak perbezaan dia. Yang ini yang kamu tulis. Tapi objek dia terhasil bila kita run program tadi, barulah kita akan create objek tadi. Jadi objek tak nampak, dia adalah entity semasa program di execute. Jadi programmer yang tulis, jadi ini adalah hasil daripada program. Ya? Jadi itu dia punya gambaran ni. Saya rasa cukup setakat itu dulu untuk hari ini. Sebagai permulaan untuk nak nampak macam mana, ya, untuk nak bagi kamu rasa bila nak buat, nak tulis program gunakan OOP, ini foundation dia dulu. Sebelum kita masuk lagi kepada yang lain-lain. Boleh ya? Jadi yang exercise yang saya bagi tadi, tulis gunakan prosedural saja, tak payah objek lagi. Okey? Boleh? Ya? Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini, ya.
Jadi kita akan sambung pada hari Rabu nanti untuk bahagian yang lain. Ya. Jadi kalau ada apa-apa soalan, saya katakan tadi sebelum terlambat, tolong bertanya. Sebelum terlambat, tolong bertanya tentang objek dan juga kelas ni. Okey. Jadi kita akan jumpa balik hari Rabu nanti waktu yang sama. Macam saya kata, kalau boleh semua tolong masuk scan sebelum 8.30. Sebab 8.30 kita akan terus buat sambung apa yang akan kita, topik yang masih topik yang pertama ni. Okay. Jadi juga saya minta juga untuk ni buat homework. Dari hari Rabu nanti saya akan tengok ataupun saya akan ulas ataupun saya akan bagi komen ke apa benda. Kemudian MOOC saya akan tunjuk hari Rabu nanti berapa orang yang dah masuk, percentage macam mana. Kemudian lagi NetBeans, saya nak pastikan juga semua dah install NetBeans dalam komputer masing-masing. Jadi kalau kata yang tak boleh tu, kamu boleh tulislah dalam WhatsApp group, jadi nanti adalah kawan yang akan tolong bantu kalau kamu ada masalah di mana-mana. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak di atas kerjasama yang diberikan. Alhamdulillah kerana saya dapat semua student yang baik, student yang bekerjasama semua bermotivasi tinggi. Jadi saya harap kamu kekalkan terus motivasi yang tinggi ini sampai habis semester. Jadi apa yang saya pesan tadi, setiap kali saya minta kamu buat sesuatu, tolong buat secepat mungkin, tolong respon. Jadi itu harapan saya. Jadi sebab saya sekarang ni saya pandang kamu semua dengan student grade A. Tapi kalau kamu buat sedikit kesalahan ataupun kamu yang menyebabkan satu, jadi grade kamu akan turun lah. Sebab saya semua assume kamu akan dapat grade A. Jadi tolong kekalkan expectation saya tu. Jadi untuk kekalkan tu, setiap ada masalah, jangan tunggu, terus bertanya. InsyaAllah saya akan cuba menjawab. Kalau saya dapat menjawab, kalau tidak saya akan pause dulu, saya akan tanya kawan apa benar, nanti saya akan jawab semula. Okay, jadi itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan jumpa lagi minggu hadapan. Hari Rabu depan. Thank you,